Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Dr. Muhammad Manawi Muhammad Akib, pensyarah bagi khusus metodologi Al-Quran dan Hadis bagi semester 2 2021. InsyaAllah, kumpulan kami akan membentangkan tajuk pengenalan Al-Quran dan tafsir berdasarkan tugasan yang diberi, iaitu berbentuk ulasan artikel. Kumpulan kami terdiri daripada 4 ahli kumpulan, iaitu yang pertama, Ani Syafini binti Muhammad Nurul Yakin memegang nombor matrik A182-686, diikuti dengan Nur Syakira binti Muhammad Amran A182-637, Farihah binti Sardon A183-809 dan saya sendiri Siti Nur Fatihah binti Sufian A182-711. Al-Quran dan tafsir bukanlah satu tajuk yang asing dalam kalangan penuntut ilmu, khususnya bagi umat Islam. Hal ini kerana kedua-dua ilmu ini sangat penting dalam kehidupan seharian kita. Antara analisis kandungan yang kami tekankan dalam tugasan kami antaranya ialah definisi Al-Quran, terjemahan, tafsir dan takwil. Seterusnya mengenai usul tafsir, penafsiran Al-Quran berdasarkan maqasid syariah, konseptual penafsiran berasas maqasid syariah dan penyelengan dalam tafsir Al-Quran secara umum. Antara artikel yang kami jadikan rujukan ada 5 buah artikel. Yang pertama ialah kajian perbandingan antara terjemah, tafsir dan takwil dalam Al-Quran yang ditulis oleh Firdaus, Muhammad Noor dan Ahmad. Seterusnya sejarah penyerapan dan penyelewengan dalam tafsir Al-Quran oleh Siti Aisyah Harizan, Nurul Husna Abdul Razak dan Hajiah Husin. Artikel tafsir takwil dan terjemah oleh Zainuddin dan Muhammad Ridwan. Tafsir Maqasidi penafsiran Al-Quran berbasis Maqasid Al-Syariah oleh Mufti Hasan. Dan yang kelima, ilmu usul al-tafsir, analisis terminologi dan sejarah perkembangan oleh Salman Zainal Abidin dan Mazlan Ibrahim. Definisi Al-Quran dari segi bahasa mempunyai beberapa makna, iaitu mengumpulkan dan menghimpun, dan qiraah bererti menghimpun huruf-huruf dan kata-kata satu dengan yang lain dalam satu ucapan yang tersusun rapi. Hal ini dijelaskan lagi, iaitu dalam Al-Quran pada mulanya seperti qiraah, iaitu masdar dari kata qara'a, qira'atan Qur'anan. Allah SWT berfirman dalam surah Al-Qiyamah ayat 17 hingga 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Sadaqallahul azim. Yang membawa maksud, sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Apabila kami telah selesai membacakannya, maka ikutilah bacaan itu. Definisi Al-Quran dari segi istilah ialah kata-kata Allah SWT, iaitu kalamullah yang mempunyai mukjizat tidak boleh ditandingi oleh manusia dan diturunkan secara beransur-ansur kepada Nabi Muhammad SAW dengan cara mutawatir yang bersifat pasti dan ilmu yang meyakinkan serta menduduki martabat tertinggi. Al-Quran dimulai dengan surah Al-Fatihah dan diakhiri dengan surah An-Nas. Jelas buat kita umat Islam bahawa Al-Quran merupakan sumber hukum Islam yang utama dan wajib ke atas Muslim berpegang teguh kepada hukum-hukum yang terdapat di dalamnya agar menjadi manusia yang taat dan patuh kepada Allah SWT. Al-Quran diturunkan untuk mendidik manusia, khususnya masyarakat Islam, dalam menjalani kehidupan di dunia dengan sebaik mungkin kerana mereka yakin adanya hari pembalasan kelak. Al-Quran juga mengajak manusia supaya sentiasa memerhati serta merenungi tanda-tanda kekuasaan Allah yang ada di langit dan di bumi. Definisi tafsir dari segi bahasa iaitu masdar atau kata terbitan di atas wajan taf'il yang berasal daripada perkataan fassara dan bermaksud menerangkan, menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Namun di situ ada juga yang menyatakan bahawa tafsir ini ialah penyingkapan tentang makna yang kelihatan samar dan tidak jelas. Terdapat beberapa definisi tafsir dari segi istilah menurut pandangan ahli. Antaranya ialah Al-Zarkashi menyebut bahawa tafsir ialah ilmu untuk memahami Al-Quran yang mengandungi keterangan makna, hukum, hakam dan hikmah. Yang kedua, Al-Zarqani yang menjelaskan tafsir sebagai satu disiplin ilmu yang membincangkan mengenai petunjuk Al-Quran sesuai dengan kadar upaya manusia. Dan yang ketiga, Al-Jurjani yang menyebut bahawa tafsir ialah penjelasan makna ayat
keadaannya, sebab-sebab turunnya melalui lafaz yang ditujukan oleh dilalah yang zahir. Baiklah, untuk yang seterusnya ialah takwil dalam Al-Quran. Takwil bermaksud pentafsiran yang berlainan terhadap terjemahan sesuatu susunan perkataan atau ayat yang asal. Menurut Al-Zarkashi, ia menjelaskan bahawa takwil berasal daripada kata al-aun yang bermaksud al-rujuk, iaitu kembali. Menurut Al-Fairuz Al-Abadi pula menambah definisi kembali tersebut dengan maksud kembali ke belakang dan mundur daripada makna yang zahir. Dari segi istilah pula, takwil bererti memalingkan sesuatu lafaz dari makna yang zahir kepada makna yang tidak zahir yang juga dikandung oleh lafaz tersebut. Dan untuk yang seterusnya ialah syarat-syarat pentakwilan. Antara syarat-syarat pentakwilan ialah muawil ataupun mufassir mestilah berhadapan dengan ayat yang maknanya memerlukan pemahaman khusus dan lengkap. Yang kedua, takwil terhadap teks-teks suci Al-Quran tidak boleh dilakukan secara sembarangan. Yang ketiga, takwil yang dihasilkan harus sesuai dengan makna bahasa Arab, makna syar'i atau makna kebiasaan orang Arab. Baiklah, untuk slide yang seterusnya ialah terjemah. Perkataan terjemah ini berasal dari bahasa Arab iaitu tarjamah yang bererti menafsirkan dan menerangkan dengan bahasa yang lain. Manakala dari segi istilah pula, menurut terjemah tafsiriyah atau maknawiyah, ia menjelaskan maksud kalimah iaitu pembicaraan dengan bahasa yang lain tanpa keterikatan dengan tertib kalimat aslinya atau tanpa memerhatikan susunannya. Seterusnya, dalam artikel ini membincangkan tentang ilmu tafsir yang dipandu oleh ilmu usul at-tafsir bagi memastikan penafsiran Al-Quran tidak terkeluar dari asas-asas kaedah yang ditetapkan oleh sarjana Muslim. Terdapat pelbagai definisi berbeza yang dikemukakan oleh sarjana Muslim, antaranya adalah daripada Ibnu Taimiyah dalam karyanya yang bertajuk Muqaddimah fi Usul at-Tafsir. Penyataan Ibnu Taimiyah sedikit sebanyak menerangkan isi perbincangan dalam usul at-tafsir iaitu kaedah-kaedah kulli. Di dalam pembincangan itu juga, beliau menjelaskan 3 tujuan dan matlamat kaedah-kaedah yang dinyatakan, iaitu yang pertama adalah membantu penafsir yang berkecimpung dalam penafsiran Al-Quran supaya dapat memahami Al-Quran dengan baik. Yang kedua pula adalah berkemampuan untuk membezakan pentafsiran yang benar dan pentafsiran yang salah. Dan yang ketiga adalah menerangkan kepada para pentafsir bagaimana mencari kata pemutus apabila berhadapan pelbagai penafsiran dalam Al-Quran. Sejarah kemunculan dan perkembangan usul at-tafsir tidaklah seperti perbahasan ilmu yang lain. Hal ini kerana usul at-tafsir boleh dianggap sebagai masih baharu dalam kalangan sarjana Muslim. Oleh disebabkan ini, perbahasan didapati tidak menyentuh menyeluruh ke semua aspek-aspek usul at-tafsir, kerana sebahagian karya-karya usul at-tafsir menyentuh perbincangan ulum Al-Quran, manakala ada sebahagian yang lain menyentuh ilmu usul al-fiqh. Karya-karya yang ditulis tentang usul at-tafsir merangkumi 3 perbahasan utama, iaitu terdapat sesetengah penulis apabila mereka menulis karya usul at-tafsir memasukkan perbahasan ulum Al-Quran, ada juga yang memasukkan perbahasan usul al-fiqh yang berkaitan Al-Quran, dan ada juga karya yang berbentuk tentang kaitan kaedah-kaedah tafsir. Antara karya utama dalam usul at-tafsir adalah Muqaddimah fi Usul at-Tafsir. Karya ini adalah karya terpenting dalam disiplin usul at-tafsir, di mana Ibnu Taimiyah telah meletakkan asas-asas yang penting bagi memahami Al-Quran. Kemudian karya ini disunting oleh Fawaz Ahmad Zamarli yang dibahagikan kepada 6 fasal, iaitu yang pertama, penulis menegaskan bahawa Nabi Muhammad telah menerangkan makna Al-Quran kepada para sahabat, sebagaimana juga baginda telah mengajarkan kepada mereka setiap lafaz-lafaz dalam Al-Quran. Fasal yang kedua adalah perbincangan tentang perselisihan golongan salaf dalam penafsiran Al-Quran. Seterusnya, dalam fasal yang ketiga adalah penulis menerangkan jenis-jenis perselisihan yang berlaku dalam penafsiran Al-Quran, iaitu perselisihan dalam penentuan benar dan salah, riwayat-riwayat berkaitan penafsiran, dan perselisihan dalam penentuan pandangan tafsir yang berbentuk ijtihad. Dalam fasal yang keempat adalah penulis menjelaskan isu penyelewengan yang berlaku dalam penafsiran Al-Quran.
Dan fasa kelima pula adalah tentang penulis mengutarakan kaedah-kaedah yang terbaik dalam mentafsirkan Al-Quran dalam menuruti aturan seperti penafsiran Al-Quran dengan Al-Quran. Sekiranya tidak didapati penafsiran dengan kaedah itu, penafsiran Al-Quran hendaklah dirujuk kepada sunnah kerana fungsi sunnah adalah menjelaskan Al-Quran. Kaedah seterusnya adalah dengan merujuk kepada pandangan sahabat. Hal ini kerana mereka adalah yang paling tahu berkaitan pemahaman Al-Quran kerana mereka melihat penurunan Al-Quran dan hal ehwan yang berkaitan penurunannya. Dan dalam fasal yang ke-6 pula adalah penulis mengemukakan hukum penggunaan riwayat-riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran, di mana penafsiran Al-Quran tidak menolak secara mutlak riwayat-riwayat Israiliyat dalam penafsiran Al-Quran dan juga tidak menerimanya secara mutlak. Seterusnya, penafsiran Al-Quran berasaskan maqasid syariah. Mana ini merupakan satu cara baru untuk memahami ayat Al-Quran yang bertujuan ke arah pencapaian tujuan syariat. Para pemikir kontemporari menyebutnya dengan tafsir maqasid. Kaedah ini diharapkan mampu untuk menyelesaikan masalah penafsiran yang sering dihadapi oleh mufassir seperti hubungan antara teks dan konteks. Kita sudah maklum bahawa setiap ayat Al-Quran yang turun tu pasti mempunyai tujuan tertentu dan pendekatan ini dibuat kerana ingin menyingkap tujuan tersebut dan memberi kefahaman sesuai dengan konteks pembaca. Maqasid syariah ni bergerak teratur mengikut perkembangan teorinya. Abu Ishaq Ash-Shatibi yang dikenal sebagai perintis dalam kajian maqasid syariah. Para pemikir sebelum Ash-Shatibi ni memandang maqasid syariah ni secara sederhana. Mereka cenderung dengan menyamakan maqasid syariah dengan hikmah, tujuan, makna, mencari maslahat dan menolak mafsadat. Menurut Ash-Shatibi, di dalam aturan syariat pasti ada kemaslahatan dan kemaslahatan itulah menjadi tujuan daripada syariat. Apa definisi yang dikemukakan oleh para sarjana Muslim? Antaranya adalah Washfi Ashur. Menurutnya, tafsir maqasid ni adalah salah satu corak tafsir yang pemaknaannya ni menjurus kepada basic Al-Quran, baik universal maupun sebahagian yang bertujuan untuk mewujudkan kemaslahatan manusia. Menurut Al-Atrash dan Abdul Khalid pula, tafsir maqasid ni adalah salah satu bentuk penafsiran yang dilakukan dengan cara mencari dan menggali makna yang tersirat dalam lafaz-lafaz Al-Quran dengan mempertimbangkan tujuan yang terkandung di dalamnya. Walaupun berbeza pendefinisian, tetap ada persamaan, iaitu komitmen untuk menjadikan maqasid syariah ni sebagai asas penafsiran. Pemahaman terhadap Al-Quran bagaimanapun hasilnya tidak boleh melangkaui tujuan-tujuan yang dikehendaki syariat. Seterusnya, konseptual penafsiran berasas maqasid syariah. Baiklah. Berikut ni disusun pendekatan sistem untuk memahami Al-Quran. Yang pertama, identifikasi ayat. Dimulakan dengan proses identifikasi ayat. Mana memegang peranan penting dalam proses penafsiran. Kekeliruan dalam nilai ayat ni dapat dilihat daripada nilai-nilai maslahat yang dikehendaki syariat. Yang kedua adalah identifikasi makna ayat, yang mana pemahaman ayat ni sesuai mengikut konteks penurunan. Kaedah dia ni adalah untuk membedah makna terma-tema kunci pada objek kajian. Proses ni harus mencerminkan prinsip holistik baik pada teks maupun konteks. Dan pemaknaan juga mempertimbangkan sebab turunnya Al-Quran sama ada kecil atau besar. Dan pemaknaan ni harus diseimbangkan dengan penggunaan terma dalam ayat Al-Quran. Yang ketiga, eksplorasi, mencari ataupun mengeluarkan maqasid syariah. Kaedah ini menjadi ciri khas penafsiran Al-Quran berasas maqasid syariah. Mufassir tak hanya menggali makna semata-mata, tetapi menggali makna yang sesuai dengan tujuan syariat. Makna teks sesuai konteks sudah ditemui dan maqasid syariah yang akan dieksplorasi tu pada bahagian ini diletakkan sebagai pengikat antara makna teks tersebut dengan konteks masa kini. Yang keempat, kontekstualisasi makna. Mana ayat yang sudah dijumpai dengan berlandaskan pada tujuan syariat yang sudah dikaji sebelumnya kemudian direfleksikan sesuai konteks ayat. Pada proses penafsiran Al-Quran, lazimnya dijumpai kekeliruan antara konteks penerima wahyu dengan konteks wahyu difahami. Jadi maqasid syariah ni bertujuan untuk mendamaikan keduanya. Setelah kaedah demi kaedah di atas dilaksanakan, maka pengkaji ni memberi konklusi ataupun kesimpulan bahawa kesemua kajian dilakukan. Konklusinya merupakan aturan praktis yang dicari dari ayat yang dikaji. Konklusi tersebut harus mencerminkan semangat maqasid syariah. Tafsir maqasid ini merupakan satu corak baru tafsir Al-Quran yang berorientasikan kepada tujuan syariat Islam. Dan bentuk tafsir seperti ini wujud atas faktor sebelum ini, iaitu para pentafsir gagal mengeluarkan, menyatukan teks, konteks dan kontekstualisasi.
Dasar kaedah tafsir maqasid inilah adalah sebagai pemahaman terhadap nas dan perlulah menggambarkan dan menunjukkan tujuan dari nas tersebut. Penggunaan pendekatan maqasid syariah tidak boleh dilihat pada satu teori sahaja. Hal ini disebabkan perkembangan teori maqasid syariah yang cukup luas. Dan seterusnya, dalam analisis artikel yang seterusnya adalah tentang penyelewengan dalam tafsir Al-Quran. Penyelewengan dalam penafsiran Al-Quran bermaksud menyimpang daripada kaedah bahasa Arab maupun prinsip asas syarak yang tidak mengikuti syarat dan adab dalam mentafsir dan menyimpang daripada tujuan asal dan hanya mengikut hawa nafsu sahaja dan bukannya ilmu. Antara faktor penyelewengan dalam tafsir Al-Quran dapat dilihat dalam tafsir Bi-Al-Maqsur dan tafsir Bi-Ar-Ra'i. Penyelewengan di dalam tafsir Bi-Al-Maqsur bermula pada zaman tabi'in lagi, khususnya pada peringkat penyusunan apabila sanad sudah dihapuskan. Terdapat 3 faktor yang mendorong berlakunya penyelewengan dalam tafsir Bi-Al-Maqsur. Pertamanya, penyebaran atau perkembangan gerakan pemalsuan riwayat dalam tafsir Bi-Al-Maqsur yang disebabkan oleh faktor sikap ta'assub terhadap mazhab dan golongan kepentingan politik yang dibawa oleh penyokong aliran atau puak tertentu sebagai satu alat dan wasilah bagi musuh Islam untuk menyelewengkan atau menebarkan keraguan terhadap ajaran Islam. Keduanya, masuknya anasir luaran seperti Israiliyat ke dalam kitab tafsir, terutamanya yang menggunakan metod tafsir Bi-Al-Maqsur. Faktor yang mendorong berlakunya penyelewengan dalam tafsir Bi-Al-Maqsur yang ketiga ialah penghapusan sanad sebuah riwayat. Pengguguran sanad adalah punca penyelewengan dalam pentafsiran Bi-Al-Maqsur yang paling berbahaya kerana sesuatu riwayat yang dinukilkan ke dalam kitab tafsir akan diterima sebagai sahih padahal ianya bercanggah dengan syarak dan akal sihat. Seterusnya, faktor penyelewengan berlaku dalam penafsiran Bi-Ar-Ra'i adalah penggunaan kefahaman akal untuk memahami nas Al-Quran. Hal ini kerana apabila seseorang ahli tafsir itu berkeyakinan terhadap sesuatu makna yang dipegangnya dan menafsirkan lafaz-lafaz Al-Quran tersebut mengikut makna yang diyakininya. Selain itu, apabila seseorang ahli tafsir itu bertutur dalam bahasa Arab, hal ini akan menyebabkan ahli tafsir itu menafsirkan Al-Quran mengikut apa yang difahaminya sahaja secara zahir tanpa melihat kepada maksud yang sebenar mengikut konteks ayat Al-Quran yang sebenar. Penyelewengan seterusnya berlaku apabila terdapat riwayat maudu'at dalam menafsirkan Al-Quran. Seterusnya adalah penyelewengan tafsir Al-Quran oleh golongan Syiah. Seterusnya, penyelewengan juga berlaku apabila terdapat pendekatan hermeneutik dalam penafsiran Al-Quran. Hermeneutik adalah merujuk kepada metod analisis teks yang dikehendaki oleh pentafsir dengan menekankan pengaruh sosio-budaya dan sejarah bagi mencari nilai kebenaran Bible. Secara kesimpulannya, Al-Quran didefinisikan sebagai kata-kata Allah Subhanahu Wa Taala iaitu kalamullah yang mempunyai mukjizat diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala melalui perantaraan malaikat Jibril alaihissalam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara beransur-ansur atau mutawatir untuk dijadikan panduan dan pedoman buat manusia. Terjemahan pula bermaksud satu proses seni dalam memindahkan maklumat daripada bahasa sumber kepada bahasa sasaran dengan mencari padanan yang paling sesuai antara kedua-duanya supaya hasilnya tepat dan boleh difahami. Tafsir pula bermaksud menerangkan, menjelaskan atau menyatakan sesuatu. Takwil ialah memalingkan kesamaran zahir sesuatu ayat yang maksudnya yang bersesuaian dengan konteks makna dan yang dikehendaki. Dan dalam kita mencari keindahan Al-Quran dan tafsir, terdapat juga penyelewengan dalam penafsiran Al-Quran oleh golongan yang mahu memecah belahkan umat Islam. Sekian wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.